Salam sejahtera Malaysia. Giliran bersatu kena saman. Bersatu kena saman. Siapa yang saman? Orang dia sendiri tahu. Bekas orang dia sendiri, orang kanan dia sendiri. Saman bersatu. Nah, inikah kehebatan bersatu? Suhaili menyaman bersatu. Dan mohon pengisytiharan bahawa pemecatan kepada beliau itu adalah tidak sah. Ahli Parlimen Labuan ini telah memfailkan saman itu menerusi Tuan Feroz Julian pada 1 Julai lepas di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman disahkan telah pun memfailkan saman terhadap bersatu bagi menuntut pengisytiharan bahawa pemecatan keahlian beliau daripada parti itu adalah tidak sah dan menyalahi undang-undang. Beliau memfailkan saman itu menerusi Tuan Feroz Julian 1 Julai lepas di Mahkamah Tinggi Shah Alam dan menamakan Muhammad Suhaimi Yahya sebagai defendant. Nasib baik bukan Muhyiddin Yassin. Ialah apa kena mengena dengan Muhyiddin Yassin pula kan. Pernyataan tuntutan Suhaili itu beliau menyebut pada 2 November tahun 2023 lembaga berdisiplin bersatu telah pun mengemukakan surat memaklumkan pertuduhan telah dibuat terhadap beliau atas dakwaan beliau telah melanggar artikel 22.1(F) dalam perlembagaan parti. Beliau berkata, surat itu memaklumkan bahawa satu laporan telah dibuat berhubung kenyataan akhbarnya yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Suhaili berkata pada 3 November tahun 2023, beliau telah menulis surat pun kepada lembaga disiplin untuk menjelaskan bahawa kenyataan itu dibuat kerana kegagalan parti untuk menyediakan dana untuk membantu rakyat di Labuan. Beliau mendakwa walaupun telah memberikan penjelasan yang munasabah, lembaga disiplin itu secara salah di sisi undang-undang dan tidak rasional yang telah memutuskan untuk menggantung keahliannya selama 6 tahun pada 7 November tahun 2023. Susulan daripada itu, Suhaili berkata beliau menyaman parti itu melalui Setiausaha Agung Bersatu sendiri Hamzah Zainuddin di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada 19 Disember tahun 2023. Namun kes tersebut telah dibatalkan selepas mahkamah berkenaan memutuskan ianya perlu difailkan di Mahkamah Tinggi Malaya. Pada 17 Mei lepas, Suhaili mendakwa menerima surat daripada Setiausaha Agung memaklumkan bahawa beliau telah dipecat secara automatik atas alasan telah memfailkan saman terhadap parti itu berdasarkan artikel 10.2.6 Perlembagaan Bersatu. Susulan daripada pemecatan saya itu katanya, Setiausaha Agung turut menyatakan bahawa saya bukan lagi seorang ahli parti dan oleh itu kerusi parlimen saya hendaklah dikosongkan, katanya dalam kenyataan itu. Jadi ini pening kepala sudah ni. Jadi yang penting memang rasanya Suhaili ini memang sudah hilang sabar dan sekarang dia betul-betul saman. Dia betul-betul saman bersatu. Kali ini memang betul dia marah lah. Okey, jadi inilah kehebatan bersatu, kena saman oleh ahli sendiri, bekas ahli sendiri. Dulu ahli, sekarang bekas lah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kalau saya bagi satu teka-teki, mungkin semua orang tahu. Satu Malaysia tahulah siapakah manusia di Malaysia ini yang dulu pernah kena saman fitnah, kalah. Lepas itu dia pergilah minta derma.
minta derma, minta tolong supaya dia dapat bayar saman. Siapa dia? Saya bagi clue sikit lah. Dianya bekas UMNO. Lepas tu tiba-tiba sekarang entah apa kejadiannya, dia pula sekarang macam jadi musuh besar UMNO. Siapa dia? Papa Gomo lah. Siapa lagi? Papa Gomo sekarang ni memang bermasalah besar. Dia boleh berhadapan dengan penjara atau penjara. Dia boleh dipenjara berapa tahun? Penjara 3 tahun maksimum. Dia boleh dipenjara 3 tahun. Kesian Papa Gomo. Kalau Papa Gomo yang sekarang ni 41 tahun. Aku baru tahu rupanya aku lebih tua dari Papa Gomo. Muda lagi rupanya manusia ni, baru 41 tahun. Saya ni dah dekat 50 tahun. Wah, rupanya muda lagi Papa Gomo ni. Papa Gomo tidak fikir panjang kan tentang masa depan dia. Kalau dia kena penjara 3 tahun, dia sudah ada rekod jenayah sebagai banduan. Papa Gomo memang dia boleh dipenjara 3 tahun maksimum atau denda RM5,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Silap-silap sudahlah kena penjara 3 tahun, kena denda lagi RM5,000. Kenapa? Kerana Papa Gomo telah didakwa dengan dakwaan apa? Apa itu? Papa Gomo telah menghasut berkaitan dengan isu pemilik KK Supermart dan N Superstore Sdn Bhd terhadap Sultan Ibrahim, yang menghadap Sultan Ibrahim. Kita tahu ceritanya. Dulu ada satu isu itu jadi isu yang panas, isu yang menjadi akhirnya sangat-sangat panas. Akhirnya yang di Pertuan Agong campur rasanya di Pertuan Agong terpaksa untuk dirayu oleh pemilik KK Supermart and Superstore Sdn Bhd ini untuk dia minta ampun, merafak sembah minta ampun. Yalah, takkanlah pemilik KK Supermart ni jumpa dia orang pula, takkan dia jumpa Papa Gomo pula, mestilah dia minta ampun, minta maaf kepada wakil tertinggi agama Islam Malaysia, iaitu di Pertuan Agong. Jadi kerana itu Papa Gomo didakwa menerbitkan kenyataan yang bersifat menghasut. Hairan jugalah, Papa Gomo kena. Lepas tu siapa lagi? Cikgu Brad pun kena. Siapa lagi? Entahlah siapa lagi lepas ni. Jadi anda rasa adakah Papa Gomo akan menang atau kalah? Kalau dia menang, macam mana dia boleh menang? Kalau dia kalah, kenapa dia kalah? Kalau dia kalah, yalah, kalau dia kalah dan kena denda RM5,000, mungkin Papa Gomo hanya senyum-senyum je, senangnya RM5,000. Tapi kalau kena penjara, ambil kau akan jadi ada rekod jenayah sebagai banduan. Mungkin banduan Papa Gomo jadi banduan apa tu? Banduan hebat VIP. Dapat makan roti percuma. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Apa pula perkembangan terkini untuk Cikgu Bard yang memang terkenal sekarang ini kerana beliau dapat pelbagai cara untuk diperkenalkan. Okey, jadi banyaklah cara untuk saya perkenalkan dia, tapi salah satunya cara untuk kita mengenal dia ialah yang sekarang ini dihadapkan ke mahkamah kerana kes menghasut. Dalam banyak-banyak cara untuk kita memperkenalkan diri kepada orang, paling tak seronok adalah yang diperkenalkan kerana ada kes mahkamah. Tapi apa boleh buat? Itulah realiti dia. Ini perkembangan terbaru untuk kes hasutan. Cikgu Bard
26 November ini, Badrul Hisham Saharin berdepan pertuduhan menghasut yang akan merosakkan nama baik yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Facebook. Paling hebat lah, ini pengenalan paling hebat. Sudahlah kalau diperkenalkan Che Gubad yang didakwa di mahkamah kerana menghasut. Paling hebat lagi, tahu tak siapa? Kamu tahukah siapa yang dia hasut? Yang dia cuba untuk hasut, yang dia didakwa cuba untuk hasut adalah yang di Pertuan Agong. Waduh, macam mana lah ada manusia begini nih. Tapi masih belum ada keputusan. Cuma pada 26 November ini kita dengarlah perbicaraan kes Badrul Hisham atau Che Gubad yang berdepan pertuduhan telah menghasut yang akan merosakkan nama baik siapa? Yang di Pertuan Agong. Hairan jugalah, sejak kebelakangan ni banyak sungguh manusia di Malaysia ni yang memang seolah-olah sudah lupa. Sudah lupa bahawa kita menganggap raja-raja kita ni berdaulat. Tapi sekarang bukan main lagi, siap ada kena dakwa hasutan, menghasut di Pertuan Agong lagi di mahkamah. Siapa dia? Che Gubad yang menghasut di Pertuan Agong, yang boleh menyebabkan merosakkan nama baik yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim di laman Facebook miliknya yang bermula 26 November di Mahkamah Seksyen pada hari ini. Pada pendapat anda, bolehkah Che Gubad kalahkan mahkamah? Bolehkah Che Gubad menang dalam kes satu sultan ini? Ingat, yang dia mau lawan ini bukan calang-calang. Yang dia hasut ini bukan orang kampung saya. Ini yang dihasut yang di Pertuan Agong. Jadi yang hakim nanti ini, Hakim Siti Aminah Ghazali, menetapkan tarikh perbicaraan 26 dan 27 November selepas timbalan pendakwa raya Kalmiza Saleh memaklumkan pihaknya telah menyerahkan dokumen berkaitan kes itu kepada pembelaan. Jadi apakah yang dia bakal hadapi Badrul Hisham Che Gubad sekarang 45 tahun ini? Disiasat apa itu menghasut lepas mengikut perenggan, boleh dihukum di bawah Seksyen 4/1 akta yang sama, yaitu Akta Hasutan 1948, yang membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun. 3 tahun. Maksimum penjara 3 tahun atau denda RM5.000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Bertambah lagi lah koleksi nanti. Beliau juga berdepan pertuduhan mengeluarkan fitnah. Dua nih. Fitnah, kenyataan fitnah yang merosakkan nama baik yang di Pertuan Agong. Jadi dia boleh, untuk fitnah ini dia boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apakah nasib Che Gubad ini? Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. Masalahnya yang dilajak ini bukan calang-calang, bukan orang biasa. Ini yang kita junjung tinggi nih, raja kita. Apalagi yang di Pertuan Agong pula tuh. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda? Adakah Che Gubad ini akan masuk penjara atau tidak? Kita tengoklah nanti. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Buat kali pertamanya saya setuju dengan Noh Omar. Noh Omar pula. Saya setuju dengan Puat Zarkarsy, bukan Noh Omar. Saya setuju dengan Puat Zarkarsy bahawa alasan yang dibelihkan oleh Noh Omar yang memasuki Bersatu adalah low class. Betul. Kalau memang betul itu alasan dia, yang dia kata dia kecewa kerana apa Najib semua tu, memang ini adalah alasan paling low class di dunia pernah tercipta. Apa tak low classnya? Orang yang sudah jadi penjenayah itu lagi yang masih disetiakan. Aduh.
Jadi walaupun begitu, nah inilah Puak Zarkasi lawan No Omar. No Omar balas balik, balas. Akhirnya No Omar muncul semula. Nah, jangan banyak bunyi, dia kata. No Omar bidas Puak Zarkasi yang fokus. Puak Zarkasi fokus jadi speaker baru high class. Ya, betul lah. Betul lah. No Omar membalas kenyataan daripada siapa? Puak Zarkasi, yang menyifatkan alasannya yang menyertai bersatu kerana simpati nasib bosku sebagai low class. Saya setuju. Wah, nampaknya politik sekarang semua dah jadi low class macam begitu kah? Kecewa, lepas tu masuk parti lain. Kecewa, masuk parti lain. Begitu kah low class dia? Aduh, tiada alasan lain kah? Jadi maksudnya, dia masuk ke dalam bersatu sebenarnya bukan dia nak masuk bersatu, tapi hanya kerana dia mau tunjuk perasaan saja. Pada pendapat saya begitulah. Kalau memang alasan dia menyertai bersatu hanya kerana dia kecewa kerana bosku tu, maksudnya dia naik masuk bersatu tu untuk apa? Jangan-jangan harap-haraplah tapi tidak lakukan. Takkanlah dia tunggang bersatu pula. Takkan dia harap supaya Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, lepas tu dia boleh tunggang Muhyiddin Yassin supaya dapat bebaskan bosku Najib Razak. Takkan begitu kot kan? Tidaklah, tidak. Tidaklah. Harap-harap Muhyiddin sedarlah bahawa No Omar kalau memang kalau memang betul dia masuk bersatu hanya kerana dia mau tunjuk rasa tak puas hati kerana bosku punya nasib yang memang entahlah, kesian kah padan muka kah, saya pun tidak tahu. Orang yang buat salah didapati bersalah, takkan pula itu salah orang yang mendapati dia bersalah, takkan pula salah mahkamah, takkan pula salah hakim. Kalau sudah salah, salahlah. Siapa yang makan lada, dia mesti rasa pedas, takkan orang lain pula. Aduh, No Omar. Nah, membidas ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO sekarang ni, Puak Zarkasi, supaya dia fokus sebagai speaker Dun Johor dan tidak banyak mengeluarkan kenyataan politik jika ingin dipandang high class. Boleh buatlah No Omar sudah turun ke dalam low class. Kenyataan itu susulan Puak Zarkasi pada 5 Julai yang lalu menyifatkan alasan No Omar menyertai bersatu kerana simpati terhadap nasib dan perkembangan kes bekas Perdana Menteri Najib Razak sebagai low class. Ini saya setuju dengan Puak Zarkasi. Ini kalau memang ini alasan dia betul-betul low class, betul-betul memang bukan kelas orang-orang yang pernah ada tinggi pangkatnya di dalam UMNO. Habis lepas ni takkanlah cengeng, nanti sudah masuk bersatu, kalau macam begini memang ada harapan tinggalkan bersatu, tak lama lagi lah kalau begini. Sebab dia punya alasan, kalau memang alasan dia untuk Najib, habis kalau Najib keluar nanti, Najib masih bersama dengan UMNO, masuk UMNO lagi kah? Begitu kah? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apapun pendapat anda, mungkin tidak sama dengan pendapat saya. Tapi pendapat saya setuju kali ini dengan Puak Zarkasi. Kalau memang betul alasan daripada No Omar masuk bersatu tu kerana dia kecewa dengan Najib, ini memang low class punya alasan. Dan yang paling pelik, Muhyiddin Yassin tetap terima dia walaupun dengan alasan itu. Bayangkan betapa tidak kuatnya alasan itu. Kalau dia bilang dia mau memperjuangkan hak ke apakah, okeylah. Tapi kalau pasal Najib, aduh, betul-betul low class. Betul-betul low class. Masing-masing ada punya pendapat lah. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Suara Rakyat bergema di channel ini. Apa kata semua 100 MP, semua 100 MP pembangkang, termasuklah Hadi Awang, Muhyiddin Yassin, berlari besok. Pergilah berlari dari Gua Musang ke Parlimen kah, ataupun dari mana, dari Johor pergi KL kah, ada mungkin dari Sabah berenang ke Parlimen kah. Berenang macam mana, mau lari kan, berenang, buatlah. Kerana itu yang dibuat oleh Syed Saddiq.
Itu yang dibuat oleh Syed Saddiq. Saya pun tidak pasti siapa yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai dia kata tak payah berlari untuk dapat peruntukan. Tapi yang setakat ini yang berlari dapatkan peruntukan itu Syed Saddiq. Jadi kalau kamu mau juga, Syed Saddiq berjaya dapat, menurut laporan itu dia berjaya dapat lebih kurang 160.000. Apa kata untuk support lah macam Syed Saddiq buat. Jadi pergilah lari semua. Mungkin hadiah wang boleh jadi pelari nombor 1. Kemudian siapa lagi? Tuan Ibrahim Tuan Man. Kemudian dari Sabah. Kemudian dari Johor mungkin didahului oleh Muhyiddin Yassin. Apa kata? Kamu pun berlarilah beramai-ramai, lari laju-laju. Kalau Syed Saddiq dia lari 200 km, apa kata kalau Anda pula bos besar dalam pembangkang ini berlari 1.000 km, lagi best. Mungkin yang dari Sabah berenanglah di Laut Cina Selatan sampailah ke Parlimen. Kan lagi hebat. Apa pendapat Anda? Bagus juga begitu. Dapat simpati dari rakyat, dapat simpati daripada orang-orang yang banyak duit, dapat simpati daripada orang-orang yang terlebih-lebih duit. Mungkin dapat, kalau Syed Saddiq boleh dapat 160.000, mungkin Anda boleh dapat sampai 180 juta. Siapa tahu kan? Siapa tahu. Jadi untung juga tempat parlimen, tempat DUN yang Anda bersama-sama. Yang masalah sekarang ini ialah kenapa perlu lari? Kenapa perlu lari? Tidak perlu lari mengikut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim punya kata dalam ucapan dia di Dewan Rakyat itu. Dia kata tak payah lari, yang penting itu perlu perbincangan. Perbincangan ini bukannya pembangkang sekarang ini sejak pernah lalui. Waktu Perikatan Nasional dulu pun, waktu Perdana Menterinya siapa? Ismail Sabri Yaakob, pembangkang sampai buat MOU tu. MOU buat perbincangan. Boleh pula. Kalau PH sekarang tak boleh. Inilah waktu dia semua betul, waktu dia semua okey, waktu orang semua salah, ini salah, itu salah, semua salah. Tapi waktu dia sedekah, waktu dia itu ini macam-macam lah. Waktu dia itu banyaklah fatwa yang keluar dan sebagainya. Syed Saddiq, terima kasihlah tahniah diucapkan yang memberikan idea yang bernas ini. Dan apa kata? Kerana idea ini cukup bagus, cukup bernas, cukup popular, sampai ada orang yang disebut, sampai ada orang yang kecam kerana ada pula tiba-tiba seorang pemimpin politik ni menunggang Zahid. Tiba-tiba dia pun join juga, memberikan semangat. Apa kata? Buatlah semua semangat kan? Jadi kerana sudah semangat, apa kata? Jangan hanya dia saja yang ikut Zahid, Syed Saddiq, tapi apa kata kalau semua pembangkang? Pergilah 100 pembangkang tu larilah 1.000 km terbaik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Ingat SPRM sekarang berdiam diri? Tidak. Ingat SPRM pilih bulu? Tidak. Apapun tomahan, apapun alasan, apapun yang disebut tu macam-macam, salah guna kuasa lah, kata inilah, menggunakan badan kerajaan lah, itu semua salah. Buktinya SPRM turut menjalankan tugas dengan penuh berintegriti, penuh amanah dan tanpa kompromi. Inilah kerajaan yang terbaik. Terbaru 6 jam di Pejabat CHRD Corp, SPRM angkut 3 kotak dokumen. Mesti mahathir kalau dia baca ni berita, mesti dia wow, dia rasa wow, dia rasa wow, 3 kotak dokumen. Mungkin dia senyum-senyum, sengih-sengih lah. Selepas hampir 6 jam bertandang ke Ibu Pejabat HRD Corp hari ini,
Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilihat meninggalkan bangunan itu dengan membawa 3 kotak bersama mereka. Wah, kotak apa tu? Tak dokumen ke? Kotak-kotak itu dipercayai berisi dokumen yang berkaitan dengan HRD Corp yang dikaitkan dengan pendedahan. Dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN dan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC. Dokumen tersebut difahamkan bagi tujuan siasatan. Sebelum ini, pasukan yang terdiri daripada 10 anggota dan pegawai termasuklah seorang wanita dengan menaiki 4 kenderaan berasingan tanpa logo SPRM mula tiba pada jam 11.30 pagi dengan masing-masing memakai kemeja berkod. Pengarah bahagian siasatan SPRM iaitu Datuk Seri Hishamuddin Hasim dilaporkan berkata kehadiran penyiasat di 2 tempat terbabit bagi mendapatkan dokumen berkaitan untuk tujuan siasatan. PAC telah mendedahkan sejumlah RM3.77 bilion ringgit Malaysia hasil kutipan levy daripada majikan digunakan program latihan HRD Corp untuk melabur dalam pelbagai aktiviti pelaburan yang bukan matlamat penubuhan agensi itu. Jawatan kuasa itu turut mendedahkan berlakunya percanggahan dalam keterangan yang membabitkan 2 pegawai kanan pembangunan sumber manusia berhad HRD Corp berhubung pembabitan syarikat pengurusan acara yang sebelum ini dikatakan milik Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Sahul Hamid Sheikh Daud. Siapa beliau? Nanti kita tahulah juga. Lama-lama kita tahu. Tapi yang pasti terbaik kepada SPRM yang menjalankan tugas. Saya percaya tidak lama lagi Malaysia akan naik dengan sangat hebat, dihormati oleh seluruh dunia, dan saya percaya kita doakanlah terus Malaysia supaya satu hari nanti betul-betul tidak ada lagi rasuah. Saya pun sudah cukup bosan dengan perkataan rasuah ni. Kenapa lah orang-orang ni tidak pandai berhenti berasuah? Sudah kaya masih berasuah. Tak cukup lagi kah dengan kekayaan? Kalau tidak cukup, buatlah bisnes. Kenapa perlu rasuah-merasuah? Buat bisnes yang betul. Saya percaya semua itu ada hukuman. Kalau tidak dapat di dunia, dapat di akhirat. Apa pendapat anda? Jenut anda, Suara Rakyat. Bagaimana channel ini? Bye-bye.